Baiklah, video kali ini saya akan ceritakan kisah seram seorang pemandu teksi. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ali Bosco. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, video kali ini saya ingin kongsikan satu kisah seram daripada seorang pemandu teksi. Okey, jadi jom kita dengar cerita ini. Kisahnya bermula bila seorang pemandu teksi dia sudah habis kerjalah. Dia ingin pulang daripada kerja memandangkan hari sudah malam, dan bila dia lihat jam menunjukkan pada pukul 11.45 malam. Dan kebetulan dia pun rasa penat dan terlalu letih dan dia mau pulang ke rumah. Dia last pelanggan dia hantar ke kawasan Mid Valley di Kuala Lumpur. So dia ambil keputusan untuk balik ke rumah dia. Ditambah lagi masa tu hujan, hujan yang tidaklah terlalu lebat tapi sungguh sejuk lah ya. Kalau hujan ni kan memang sejuk. Jadi tambahlah dia mengantuk ya. Dia amat mengantuk yang amat sangat, sampai dia pun menguap-nguap. Menguap. Jadi diceritakan, dia ambil keputusan untuk habiskanlah kerjanya, balik. Apabila dia on dia punya teksi untuk balik ke rumah dia, tiba-tiba ada pelanggan ketok tingkap teksinya. Ketok. Dia pun alamak, dia cakap, "Saya mau pulang beginilah pula ada pelanggan ni," dia cakap. Jadi dia bukalah sikit tingkap. Kemudian dia tanyalah, "Ya puan, kenapa puan?" Pelanggan tu pun cakaplah, dia cakap, "Bolehkah hantar saya pulang?" Dia cakap, "Saya mau balik ke Ulu Gombak." "Minta maaf lah puan," kata driver taksi itulah. Dia cakap, "Sekarang saya off duty lah ya, sudah habis kerja, saya kena pulang lah." Jadi pelanggan tu, puan tu paksa dia cakap, "Tolonglah belengah, tolonglah hantar saya belengah, saya mau cepat ni," dia cakap. Kemudian pemandu teksi tu cakap, "Beginilah puan ambillah Grab," dia cakap, "sebab saya penat ni belengah, saya kena pulang ni," dia cakap. Puan tu bercakaplah belengah, "Saya sudah cuba berkali-kali tempah Grab, tapi belengah tidak dapat belengah, tiada Grab yang mau belengah." "Aduh," dia cakap, "minta maaf lah puan belengah." Pemandu teksi itulah cakap belengah, "Minta maaf lah puan, saya tidak dapat hantar lah malam ni belengah, saya betul-betul penat, saya mau pulang." Pelanggan tu, perempuan tu memaksa ya, dia cakap, tolonglah cik belengah, saya ada kecemasan ni belengah," dia cakap, "tolonglah belengah." Ya, kecemasan. Jadi bila driver teksi itu dengar kecemasan, dia pun rasa kesian memandangkan perempuan lagi malam. Jadi dia pun kasihan. Oleh kerana kasihan, dia beritahulah, "Boleh puan, tapi kalau malam dia kena ada cas 50% lah." Kemudian perempuan tu cakap, dia cakap, "Tidak kisahlah," dia cakap, "yang penting saya dapat balik rumah." Jadi terpaksalah ya, abang driver tu hantarlah pelanggan tersebut. Jadi semasa mengantar, driver teksi tu tanyalah di bagian mana Ulu Gombak. Dia cakap, "Tak apa," boleh cakap, "nanti saya beri panduan lah ke mana kawasannya." Jadi abang driver teksi pun setuju. Ya, jadi semasa mereka jalan, driver teksi tu tanyalah dengan perempuan ni, apa yang kecemasan sangat tu, dia cakap kan. Kemudian puan tu pun ceritalah, yang dia cakap rumah mereka kena tanah runtuh. Ya, ada tanah runtuh dan terkena rumah mereka. Dan jirannya telefon beritahu bahawa rumahnya pun terkena dengan tanah runtuh tersebut. Jadi driver taksi ni pun yang terkejutlah dan rasa kasihan. Driver tu rasa sangat kasihan kerana ialah musibah yang melanda kan, yang tidak disangka. Apabila bencana lagi begini berlaku, memang agak kasihan. Jadi driver tu ucap takziah lah dan tumpang simpati atas kecelakaan yang berlaku lah. Kemudian puan tu paksa dia memandu laju. Dia cakap, "Bolehkah belengah pandu laju sikit ya?" dia cakap. Abang driver taksi tu, "Mana boleh puan belengah, sekarang ni jalan licin dengan hujan, tak pasal-pasal nanti kemalangan pula, lain hal pula jadinya." Jadi puan tu cakap, "Minta maaf belengah, kalau boleh cepat sikit lah." Jadi
memandulah si abang taksi ni lebih kurang setengah jam sampailah ke satu kawasan, tapi jalan tu tutup. Jalan tu tutup. Dia cakap, alamak puan, jalan ni tutup lah puan. Dia cakap, tak apa bilang puan tu, awak guna shortcut jalan sini. Dia cakap, driver taksi tu heran lah, ada jalan shortcut kah? Ada bilangnya. Dia cakap, memang jalan ni jarang diguna, tapi bilangnya saya tahu. Dia cakap, jadi driver taksi ni pun ikut sajalah. Okey, jalan yang dikatakan jalan shortcut, tapi jalan shortcut yang dibawa ni dia jalan yang semak samun, okey, dan macam jarang orang masuk jalan tersebut. Memang dia dalam hutan dan tidak ada lampu, memang gelap. Jadi driver taksi ni pun tanyalah, dia cakap, puan, jalan ni macam tidak pernah orang lalu ataupun gelap. Dia cakap, puan tu bercakap, tak payah risau. Dia cakap, memang jalan ni shortcut untuk mudahlah, kalau ada tanah runtuh memang ikut jalan ni. Jadi driver taksi ni pun mengiyakan sajalah, dia ikut saja. Tapi dia sudah mulai rasa tidak sedap hati, sebab dia tengok di sekeliling tidak ada rumah ataupun lampu cahaya. Jadi dia terus pandu dan masuk ke dalam jalan tu, memang sangat dalam dan sangat sunyi. Jadi driver taksi ni, dia sudah tidak sedap hati dan dia sudah mula risau. Bulu romanya sudah mulai kembang dan jantungnya sudah mulai berdebar-debar. Tapi dia lihat puan tu masih lagi ada di belakang dan masih dalam keadaan risau. Tidak lama kemudian, puan tu bagi tahu, dia cakap, nampak tak pokok yang ada lampu tu? Dia cakap. Jadi driver taksi tu pun nampak, oh ya betul. Dia cakap, tolong pergi ke pokok tu dan berhenti di sana. Kemudian driver taksi tu heran, kenapa pula perlu berhenti di sini kan? Jadi dia pun pergi sajalah ke pokok tu dan berhenti. Dia cakap, terima kasih cik Belengah kerana tolong hantarkan saya walaupun jauh dalam sini. Jadi berapa semua cik? Kemudian dia cek meter taksi tu, RM60. Kemudian perempuan tu bagi duit dan dia cakap, bakinya cik simpan lah. Dia cakap, lepas tu perempuan tu pun keluar dan dia cuba cek lah kalau ada rumah-rumah kosong situ, tapi tidak nampak kelibat rumah. Rumah atau kampung. Hanya ada pokok dan semak dan perempuan tu menyelip di pokok tersebut. Jadi si driver taksi ni pun, abang driver taksi ni pun malas ambil tahu, dia U-turn dan cepat-cepat keluar daripada kawasan berkenaan. Dan apabila dia sampai di simpang, simpang tempat dia masuk tadi tu, tiba-tiba ada polis peronda. Jadi polis peronda pun heran lah, kenapa ada taksi keluar dari situ, dan mula rasa curiga. Jadi driver taksi pun nyalalah dia punya lampu neon dan tahan abang driver taksi ni. Dia cakap, berhenti. Abang driver taksi, alamak. Dia cakap, kenapa lah pula polis ni tahan? Jadi polis tu pun turunlah. Dia cakap, ini dari mana ni? Dia cakap, ada lesen, ada IC. Kemudian abang driver taksi tu tunjukkanlah. Kemudian dia cakaplah, saya hantar pelanggan di simpang ni. Polis tu ketawa. Dia cakap, kau hantar pelanggan dalam hutan ni? Dia cakap, kau biar betul ni. Polis tu cakap, ya. Dia cakap, betul, saya hantar pelanggan dalam ni. Polis sudah rasa curiga. Dia tengok mata driver taksi itu pun merah. Dia cakap, kau ni ada ambil barang kah? Marah driver taksi itu. Dia cakap, mana ada aku ambil barang, saya mengantuk lah bang. Dia cakap, macam tak betul je kau ni. Jadi polis pun suruh keluar kejap. Dia cakap, jadi keluarlah. Jadi driver taksi itu pun keluar dan polis seorang lagi cuba cek. Angkat tangan cek. Dia cakap, pelanggan apa yang kau hantar ke dalam hutan ni? Dia cakap, ada perempuan tadi. Dia cakap ada kecemasan dan tanah runtuh. Kemudian dia minta hantar sampai kawasan sini. Dia cakap, sini jalan shortcut. Driver taksi tu lagi curiga. Dia cakap, ini macam memang ambil barang ni. Cuba cek dalam kereta kalau ada barang, apakah dada ke apakah. Jadi polis seorang lagi tu cek lah. Dan abang driver taksi tu berkeras. Dia cakap, mana ada saya ambil barang? Dia cakap, tiada. Ya, sabar kau, biar kawan saya periksa. Dan bila kawan periksa, tidak ada. Kemudian polis tu bagi tahu, beginilah belingnya, saya rasa kau bukan mangsa pertama lah. Dia cakap, sebab banyak kenderaan taksi Grab menjadi mangsa untuk hantar orang pelanggan perempuan datang sini, tapi
pelanggan tu sebenarnya tidak wujud. Polis tu cakap, driver taksi tu terkejut lah. Kau biar betul, dia cakap. Betul, dia cakap. Yang kau hantar tu bukan manusia, tapi jelmaan hantu. Terkejut driver taksi itu dan tidak percaya. Dia cakap, mustahil. Dia cakap, saya hantar dia dan saya nampak dia. Dan siap, dia bayar lagi saya. Dia bayar. Driver taksi itu cakap, cuba kau cek semula duit yang dia bagi tu. Betulkah duit dia bagi? Jadi driver taksi itu pun cek lah ya, duit yang dibayar oleh perempuan tu. Dan bila dia cek ke beg dompet dia, betul guys, dia isi daun dalam beg duitnya. Driver taksi itu pun yang, ya Allah, belinya apa sudah ni, dia cakap, ya Allah, boleh terkejut. Kemudian polis tu cakap, kau tidak tahu kan ni kawasan apa di sini ni? Driver taksi itu tidak tahu. Kawasan ni adalah kawasan taman tema yang sudah ditutup. Mimalen. Itulah kawasan taman tema yang dulunya terkenal tapi kini sudah tutup. Dan dikatakan kawasan berkenaan berpuaka. Jadi driver taksi itu pun yang blur betul-betul terkejut dengan cerita polis tersebut. Dan polis tersebut dia cakap, sudah, kau segera pulang ke rumah, lupakan hal ni, mandi balik, dan apa yang kau hadapi hari ini kau jadikan sebagai pengajaran. Dan driver taksi itu mengucapkan terima kasih kepada polis itu, dan dia pun, driver taksi itu terus balik ke rumah dan masih terfikir perkara yang berlaku dengan dia. Jadi guys, itulah dia kisah seram abang driver taksi. Jadi guys, setakat itu saja kisah seram saya. Mudah-mudahan ia dapat menyeramkan diri anda. Kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Ali Bosku, Assalamualaikum.